dibangkitkan di kawasan Little India untuk akhiran tertentu mempunyai peluang. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, semarakkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan. Dengan majlis pelancaran program Lestari Niaga at Kuala Lumpur di Medan Seri Madani, Konfetul Sambatan pada hari Isnin 4 September 2003 bersama dengan 18 Safar 1446 Hijrah bertempat di Brickfield, Kuala Lumpur. Untuk malam bersama, majlis yang diadakan pada hari ini merupakan usaha keterusan pihak kerajaan dalam memertabatkan peniaga-peniaga kecil dan para penjajah di seluruh negara, khususnya di wilayah Kuala Lumpur, turut diperkasakan dan diberikan perhatian yang sewajarnya. Untuk apabila kita berikan tepukan yang paling gemuruh atas kesembunyi yang dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan semangat Malaysia Madani. Dalam melaksanakan kerja-kerja pemindahan pusat penjajah di Kuala Lumpur, kaum India tidak terkecuali daripada mendapat manfaatnya. Justru pada tahun ini, pihak DBKL telah melaksanakan kerja-kerja pemindahan di dua lokasi, iaitu di Medan Selera Madani Kompleks Tun Sambatan di tempat yang kita berkumpul pada pagi ini, dan kedai bunga Little India Bakery, yang mana yang melibatkan keseluruhan sejumlah 71 peniaga di kedua-dua lokasi tersebut. So, jika kita lihat keseragam indah, iaitu kita tengok di antara kerja-kerja pemindahan yang telah dilaksanakan oleh DBKL ialah macam satu peindahan fasad. Kita tengok dengan warna-warni, dengan cahaya, dengan warna yang terang benderang, dan penambah baikkan bumbung. Okay. Kerja-kerja mengecat semula bangunan dan mengecat mural, pergantian kipas dan lampu yang baru, pergantian paip air dan pemasangan papan tanda. Alhamdulillah, dua tempat tersebut telah siap dibina sepenuhnya, dan kita akan mulakan, kita akan buat lagi untuk yang 4 tersebut. Dan insyaAllah seperti yang saya berjanji dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, insyaAllah semuanya akan siap by November 2023 pada tahun ini. Dalam menyambut gagaran Malaysia Madani, Dewan Bandar Kuala Lumpur akan terus berusaha menyediakan kemudahan awam yang lebih selesa, bersih, indah dan kondusif demi keselesaan, keselamatan dan kesejahteraan warga kota khususnya. Di samping itu, DBKL akan terus menyediakan urban content yang baru dan terkini, selaras dengan peredaran budaya dan gaya hidup terkini, demi memastikan Kuala Lumpur terus kekal segar dan energetik. Yang amat bahagia, Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas kehadiran beliau ke majlis ini. Terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak yang terlibat, sama ada secara langsung dan tidak langsung, dalam menjayakan majlis ini. Semoga usaha berterusan Jabatan Wilayah Tuan dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di bawah program Lestari Niaga Kuala Lumpur ini akan dapat memperkasa dan meningkatkan pendapatan peniaga, penjajah kecil, dan seterusnya menyumbang kepada pertumbuhan sosioekonomi negara. InsyaAllah.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Pelancaran Program Lestari Niaga at Kuala Lumpur di Medan Seri Madani Kompleks Tun Sambatan yang diadakan. Rakan-rakan semua besar-besar dan malam petang ni, terima kasih. Dan rakan-rakan termasuk peniaga-peniaga di Little India, saya ucap terima kasih atas kehadiran saudara. Dan saya setuju hadir bersama kerana saya nak tumpu robah wajah Kuala Lumpur. Saya boleh tengok gedung-gedung mercu tangga tinggi, restoran-restoran besar, bangunan-bangunan gagah. Kita juga mesti ingat majoriti rakyat di Kuala Lumpur ini adalah golongan pendapatan kecil dan tempat peniaga-peniaga, warung, restoran kecil termasuk Little India, tempat tumpuan rakyat. Sebab tu saya bagi arahan kepada jabatan dan Datuk Bandar, kita ubah ekonomi madani ini, ekonomi yang prihatin, ambil tahu tentang masalah yang dihadapi oleh golongan bawahan. Saya sebut di sini sama ada Melayu, Cina, India, kategori ini mesti diberi perhatian. Sebab itu saya tidak setuju dalam langkah madani ini banyak bicara soal untuk kaum ini, kaum ini, tidak. Bila saya sebut sekolah daif, sekolah tandas rosak, bumbung tak ada, dinding pecah, saya tak peduli sekolah mana. Sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Arab, semuanya mesti dibantu. Dan Alhamdulillah sebelum Oktober tahun ini, semua sekolah ini dapat diselesaikan perkara asasinya. Ya. Ini kepada kawan-kawan saya masyarakat India, kerana ramai pemimpin masyarakat India di sini, harus tahu dalam sejarah ini kali pertama kita buat dasar yang jelas, ya, dasar yang konsisten. Bila kita sebut sekolah orang miskin, sekolah yang rosak, tanah rosak, kita bantu semua sekolah. Jadi saya mahu kawan-kawan saya, termasuk pemimpin masyarakat India, faham ini pendekatan baru. Saya tak jumlah, ini jumlah berapa ringgit untuk India, sekolah India, atau sekolah Tamil, atau sekolah Cina, atau sekolah kebangsaan. Ada saja sekolah, ada saja masalah, kita wajib selesaikan. Saya tak kira sekolah apa, kerana di sekolah anak-anak kita belajar. Itu satu. Ini ICU, panggil semua ahli parlimen yang ramai juga di sini, kenal pasti tiap keluarga yang masuk kategori hardcore poor, miskinan tegar. Yang betul, majoriti Melayu dan ramai juga India. Ada golongan kecil masyarakat Cina. Kita tak kira kaum mana, masuk dari kategori miskin tegar, kita bantu. Ini baru disebut madani. Ada compassion. Kita ambil kira masalah rakyat yang dihadapi. Jadi sebab itu masalah 135,000 keluarga yang masuk dalam kategori miskin tegar, dan saya ingat tak sampai 2,000 boleh di Kuala Lumpur, tak seluruh ya. Itu kita selesaikan tahun ini juga. Saya bagi tahu semua jabatan, termasuk ahli agama wilayah, tak ada tolak ansur. Ada saja keluarga, saya tak kira kaum apa, rakyat kita, kita jaga dan bela. Nah, ini pendekatan yang harus difaham. Ya. Itu. Hari ini umpamanya saya cakap soal gerai. Yang besar 5 bintang tak payah kita ambil tahu. Kita bagi kelulusan lesen saja. Kadang-kadang lesen untuk restoran diluluskan daripada warung-warung kecil. Nah, ini kita kena ubah. Sebab yang ramai guna ini orang bawah. Jadi sebab saya sudah rasmikan 2-3 yang sebelum ini, dan hari ini kebetulan di Little India yang majoritinya masyarakat India. Mesejnya apa? This is not about race. This is about justice for all Malaysians. Tetapi dia tak ada hentikan polemik, masih bangkit. Orang baik, kalau hari ini saya datang ke Little India, Datuk Bandar umumkan beberapa program India, nanti yang pelampau-pelampau Melayu sebut, tengok Anwar ni jaga India saja, dia tak jaga Melayu. Saya pergi cakap soal Melayu,
termasuk teks minta anak-anak Islam baca hadis. Dah ada orang India kita tengok anu-anu Islamis, dia nak propagate Islam. Semua tak kenal. You know why? There are elements in this country. It can be some of them are of course racist in the opposition. Some of the so-called liberals who want to dictate us and must understand what is governance according to their understanding. And this is wrong. As a Muslim, knowing the contentious debate on the issues of religion now, exploited by extremists and Muslim fanatics, it is our duty to inculcate the correct understanding of Islam to Muslims so that they can counter. You join my party, you go to heaven. You don't join my party, you go to hell. If we educate the Malay masses that this is wrong, and not the extremist, fanatical Hindu understanding, but the Hindu message, I'm all for it. There is no problem whatsoever. Tetapi dan ini tidak merubah pendirian kita bahawa Malaysia tetap terima bahasa kebangsaan, tetap terima Islam sebagai agama persekutuan. Gajah-gajah Melayu dah hak keistimewaan Melayu lebih putra. Ini bukan untuk menunjukkan ketegangan. Saya sering tekankan hal ini kerana ini tidak mudah, saudara. The way we should behave as true Malaysians, learn to respect, learn to understand that we have our priorities. Apa yang saya tidak akan compromise? Jangan Pak harap mesej ini difahami, saudara. Ya. Saya mau sekarang Malaysia ini industri termasuk digital, transformasi digital dalam program IT, AI, supaya kita jadi negara yang hebat. Boleh tarik Elon Musk, boleh tarik syarikat Eropah, syarikat Amerika, syarikat China, syarikat India untuk datang melabur dan tingkatkan ekonomi negara kita. Itu plan perindustrian. Dalam 2 minggu lagi kita buat kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 akan mentang di parlimen dan dibahaskan di parlimen. Saudara, ini semua memerlukan tumpuan dan kerja kuat. Selepas itu belanjawan madani kedua bulan Oktober. Apakah dengan ini kita selesai semua masalah? Tidak. Bila India tetapkan cukai bawang naik 40%, dia jadi masalah. Harga barang akan naik. Kita kena kawal, kita kena bantu subsidi setakat yang kita mampu. Kita bantu luluskan soal research, soal conference dan lain-lain. Dan saya diberitahu, oh dia kata ini sekolah-sekolah Tamil syarat 15 orang. Jadi saya beritahu ke Fadlina, turunkan syarat. Ada 10 pelajar pun bagi belajar Tamil. Tak ada masalah. Jadi kita dengar. Dan saya luluskan masa itu 5 juta ringgit untuk kajian dan perkembangan Tamil di negara kita. Tak ada masalah. Syarat dia semua belajar bahasa kebangsaan. Orang India sebagainya belajar bahasa Tamil, silakan. Orang Cina nak kembangkan bahasa Mandarin, silakan. Itu important economic language region kita. Orang Islam ramai nak belajar bahasa Arab, kita support. Tak payahlah gaduh. Ada cara dengan ini kita buat. Jadi saya harap dengan ini juga begitu. Dan saya telah pastikan untuk kenaikan gerai-gerai termasuk kawasan-kawasan peniaga kecil India ini kita tambah peruntukan. Dan saya beritahu kalau bila peruntukan itu dah agak cukup di bandaraya untuk tahun ini, kita tambah 10 juta ringgit untuk tujuan-tujuan ini di seluruh bandaraya. Sebut dulu belanja baru tepuk tangan. Baik. Dan tadi disebut oleh Menteri dan juga Sarwana tentang pekerja asing. Kita negara ini terlalu ramai pekerja asing. Kadang-kadang kerjanya kita boleh buat. Jadi sebab itu saya minta penguatkuasaan gerai-gerai yang diberikan kelulusan kepada orang tempatan. Kalau
dia sublet kepada orang bukan rakyat Malaysia, kita tarik balik lesen gerai itu. Ini saya bagi supaya jangan besok protes. Saya bagi tahu sekali lagi, lesen yang diberikan kepada pekerja tempatan mesti digunakan oleh orang tempatan. Kalau didapati lesen itu diserahkan, disublet kepada orang asing, kita akan batalkan lesen itu dan serah kepada orang lain. Setuju? Tak setuju juga. Kemudian ada beberapa permintaan seperti mana Saudara Manan sebut. Dia minta kedai gunting. Saya pun tak faham apa tak boleh gunting. Saya kadang-kadang Azizah ada gunting saya. Sebab tu kadang-kadang nampak tak elok sikit. Kalau kurang elok tu Azizah gunting. Sekali di pengalaman saya di Sungai Buloh mula-mula, seorang banduan minta gunting. Bila dia datang jumpa saya nak gunting, kemudian guard ada dengan M60 semua keliling. Saya tengok dia bergigil. Saya kata bagi dia sabar dulu, jangan bagi dia gunting. Tapi dia kata tak boleh, dah tunggu lama. Habis compang-camping rambut saya. Kerana dia tangan dia tak steady. Jadi kita bagi kelulusan lah. Oleh kerana kedai-kedai gunting minta juga, saya bagi tahu sewa, bagilah sikit. Ya. Juga restoran. Tapi saya tak mau bagi penuh. Sebab saya rasa perlu kita cari jalan. Biar melalui TVET, melalui modal, tekun, kita cari jalan, bagi modal. Kalau kedai-kedai India, bagi anak-anak India tak apa. Bagi dia training. Sebab sekarang orang muda, dia bukan mau gunting macam dulu. Kap tak ada lagi dah. Menteri akan bawa paper supaya kita lulus sebahagian untuk 3 kategori ini. Dan syaratnya kementerian akan pastikan kita ada some training, ya, dan insentif untuk pastikan anak-anak kita dilatih dan kerja. Biar kita kategorize betul-betul dan kita tambah training dan debate termasuk pada anak-anak India. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Yang Beberapa Perdana Menteri untuk melangsungkan benar-benar gimmick pelancaran yang mendukung kedatangan kita yang telah disediakan. Pertama begitulah dia gimmick majlis pelancaran program Lestari Niaga at Kuala Lumpur di Medan Selera Ramadhani Kompleks Tun Sambatan. Kita berikan tepukan di sebelah sini yang Beberapa Perdana Menteri dan kenamaan untuk dia. Untuk negara kedua hari bersama dengan rakyat untuk negara bersama Program Pemaduan Penuh Harapan. Terima kasih.